Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Okey, malam hari ini insyaAllah saya cuba berkongsi bagaimana untuk memuat naik artikel di laman web MyJournal. Okey, untuk itu anda semua perlu pergi ke laman web MyJournal yang ini. Okey, kemudian pada bahagian search, kita cari nama jurnal masing-masing. Sebagai contoh, saya ingin mencari jurnal Irsyad yang akan saya upload artikel di My Journal ini. Okey, di sini sudah keluar Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues. Okey, sahabat-sahabat boleh klik nama jurnal. Pastikan nama jurnal itu adalah tepat ya, dan bukan jurnal orang lain yang kita akan buka. Okey, di sini kita lihat dekat bahagian journal coverage di sini, jurnal Irsyad ini diindeks oleh MyJournal mula daripada volume 3 2018 sehinggalah volume 5 nombor 1 Jun 2020. Okey, saya cuba lihat ada berapakah artikel yang ada di volume 5 yang sudah diindeks oleh MyJournal. Jadi klik di sini ya. Okey, di sini saya dapati dalam volume 5 hanya ada satu artikel sahaja. Ya, satu artikel sahaja. Sedangkan kalau saya merujuk kepada jurnal Al-Irsyad, volume 5 nombor 1, di sini ada lebih kurang 13 artikel yang sudah pun diterbitkan. Ada 13. Ini bermaksud ada 12 artikel lagi yang belum dimasukkan ke dimuat naik ke dalam laman web MyJournal. Okey, jadi tugasan saya pada malam hari ini adalah untuk cuba nak berkongsi bagaimanakah menambah artikel supaya masuk ke dalam volume 5 nombor 1 Jun 2020 ini sebagai contoh ya. Okey, untuk itu sebelum tu pada bahagian bawah ni yang petak warna kuning, di situ ada administrator login. Kita masukkan username yang sudah pun dibekalkan petang tadi semasa bengkel. Kita klik di situ ya. Okey, dia akan bawa ke bahagian ini. Okey, jadi jangan usik mana-mana bahagian. Sahabat-sahabat pergi ke bahagian ini sahaja ya, manual article upload. Okey, kita akan upload artikel secara manual. Okey, volume yang akan saya masukkan adalah volume 5, volume 5 nombor 1 tahun 2020 ini ya. Baik, di sini saya pilih volume dahulu, volume 5, isu ataupun nombor 1. Okey. Jadi di sini ada satu artikel yang sudah pun dibuat naik di laman web MyJournal. Jadi saya akan menambah artikel yang seterusnya. Okey, untuk artikel yang kedua dan seterusnya kita boleh klik ke di bahagian new article di sini. Baik. Okey. Jadi selepas itu dia akan bawa kita ke muka ini ya. Okey. Baik. Sekarang saya pergi ke laman web jurnal saya dulu, Jurnal Irsyad. Saya akan pilih artikel yang kedua tadi, iaitu tajuknya berkaitan tentang analisis tinjauan literatur sistematik SLR berkaitan penterjemahan elemen iltifat. Jadi artikel inilah yang akan saya akan upload ke dalam MyJournal tadi itu. Okey, baik. Maklumat berkaitan artikel ini saya sudah simpan di dalam pendrive saya ya, dalam pendrive. Jadi nanti sahabat-sahabat boleh merujuk pendrive masing-masing, file masing-masing. Okey, di sini dalam pendrive saya ada menyimpan artikel yang sudah pun saya upload di website Jurnal Irsyad. Okey. Jadi yang saya perlukan tadi yang akan saya upload adalah artikel yang kedua ya. Artikel yang kedua. Tajuknya adalah sekejap.
tajuknya adalah analisis tinjauan literatur. Okey. Analisis tinjauan literatur itu di sini dia ada pada artikel yang ketiga saya. Tak ada masalah. Jadi saya akan buka di sini maklumat dia sebab ada beberapa data yang saya perlukan di sini. Baik. Seterusnya saya akan pergi ke laman web My Journal tadi. Okey. Okey. Artikel yang ingin saya upload, artikel kedua yang ingin saya upload, tajuknya adalah analisis tinjauan literatur sistematik. Ini dalam bahasa Melayu. Artikel ini dalam bahasa Melayu ya. Artikel dalam bahasa Melayu. Jadi dalam di sini kita akan pilih dari language di sini kita akan pilih Malay. Jadi kalau artikel yang akan diupload itu bahasa Inggeris, maka kita akan klik English, ataupun kalau Arabic kita pilih Arabic. Okey, untuk artikel yang saya akan upload ini adalah bahasa Melayu. Okey. Kemudian kita perlu masukkan tajuk, title. Okey. Tajuk yang dimaksud di situ adalah tajuk utama artikel ini ya. Jadi dalam bahasa Melayu. Okey, saya akan copy dahulu artikel ini. Cuma sekadar saya ingin ingatkan bahawa tajuk ini hanya perkataan pertama sahaja yang perlu huruf besar. Manakala perkataan-perkataan yang lain itu dalam huruf kecil, melainkan ianya adalah perkataan ataupun kata nama khas. Itu boleh dalam huruf besar. Okey, dalam tajuk ini saya harus menukar dahulu perkataan-perkataan yang bukan kata nama khas menjadi huruf kecil. Okey. Okey. Jadi inilah tajuk bahasa Melayu saya yang akan saya copy dan saya akan paste ke laman web jurnal tersebut. Laman web My Journal. Okey, paste kat sini ya. Okey. Untuk title other second language, ini kita isi maklumat maklumat berkaitan tentang tajuk yang bahasa kedua dia. Dalam artikel saya ini, bahasa kedua dia ini ada tajuk dalam bahasa Inggeris. Maka saya juga akan masukkan tajuk bahasa Inggeris ini ke dalam laman web My Journal. Sama seperti yang pertama, saya mesti menukar huruf saya hanya perlu menggunakan huruf besar sahaja di awal perkataan, manakala perkataan-perkataan yang lain itu selain kata nama khas haruslah huruf kecil. Okey. Kemudian saya paste di sini. Okay. Jadi kalau sahabat-sahabat ada mempunyai terjemahan tajuk yang ketiga ataupun bahasa yang ketiga, juga boleh diletakkan di situ ya. Tetapi untuk artikel saya hanya ada 2 bahasa sahaja untuk tajuk. Baik. Seterusnya kita akan pergi di bahagian penulis. Penulis ini kita akan letakkan nama dia. Untuk nama penulis, bagi penulis yang berbahasa orang Melayu, penulis Melayu, maka ejaan namanya itu ditulis seperti mana nama yang tertera. Manakala kalau nama penulis itu adalah daripada orang Arab, maka didahulukan nama bin ataupun nama ayah dia. Okey, saya akan lihat saya punya penulis artikel ini, Muhammad Hakim Kamal dan juga Muhammad Husin. Beliau ini adalah orang Melayu, jadi saya kekalkan ejaan nama dia sebegini. Okey, kita buat satu persatu ya, satu-satu penulis dahulu. Okey, saya letak di sini. Kemudian alamat email beliau. Alamat email dia ini ada di maklumatnya ada di sini. Copy paste sahaja.
Jadi Muhammad Hakim Kamal ini adalah penulis pertama. Jadi sekuens dia sini adalah satu. Kalau beliau ini, Muhammad Hakim Kamal ini adalah penulis penghubung, maka kita klik petak ini. Okey. Kemudian kita masukkan fakulti. Ya, fakulti. Nama fakulti dia. Jadi kalau dia ada jabatan seperti ini, jabatan bahasa Arab dan bahasa-bahasa Timur Tengah, ini tidak perlu dimasukkan. Yang kita masukkan adalah nama fakulti dia. Jadi di sini saya akan copy Fakulti Bahasa dan Linguistik. Kemudian affiliation dia, kita boleh tengok di artikel ini, beliau ini daripada Universiti Malaya. Okey, dalam laman web MyJournal ini sudah ada dibekalkan Universiti Malaya. Jadi kita boleh pilih sahaja ya, tidak perlu add a new one. Add a new one ini kalau seumpamanya institusi penulis itu tidak didapati ataupun tidak dibekalkan di dalam oleh MyJournal. Tapi kalau Universiti Malaya ini dia ada di sini. Jadi saya hanya memilih sahaja. Saya pilih Universiti Malaya ya. Sekejap. Sorry. Universiti Malaya. Ada banyak di sini nama-nama kampus yang ini. Jadi anda boleh pilih sesuai dengan affiliation daripada penulis tersebut. Saya mencari sekarang ini adalah Universiti Malaya ya. Universiti Malaya. Okey. Okey, ini dia Universiti Malaya. Baik, lepas tu kita submit author. Lepas kita submit itu, nama dia sudah pun ada di sini. Okey. Seterusnya saya akan pergi pula ke penulis yang kedua. Penulis kedua di dalam artikel ini adalah Muhammad Hussein. Beliau juga adalah orang Melayu. Jadi saya kekalkan ejaan nama dia sebegini. Sekiranya Muhammad Hussein ini adalah orang Arab, maka saya akan dahulukan nama Hussein ini, nama ayah dia. Okey, kemudian diikuti nama dia itu Muhammad disertai koma. Okey, Muhammad Hussein. Di sini ya, author's name dia, kita letak situ, kita paste. Kemudian alamat email macam biasa, kita copy daripada alamat email yang ada di dalam artikel tersebut. Okey. So beliau ini adalah penulis yang kedua dan beliau ini bukan penulis penghubung, jadi tidak perlu kita tanda di sini. Okey, beliau ini berasal daripada mana, fakulti apa? Kita tengok dalam artikel tu. Jadi dia ini sama dengan penulis yang pertama tadi daripada Fakulti Bahasa dan Linguistik. Jadi saya boleh copy paste ini untuk dimasukkan ke bahagian sini. Okey. Baik, ini sudah ada. Beliau pun daripada Universiti Malaya juga, jadi tak ada masalah. Sekiranya penulis yang kedua itu berasal daripada fakulti yang berbeza, jadi kita hanya just copy dan paste kat sini sahaja ya, fakulti tersebut. Dan kalau dia berasal daripada universiti yang berbeza juga, kita boleh pilih di ruangan yang ini. Okey, kemudian kita submit auto. Dan begitulah seterusnya sehinggalah penulis yang ketiga, keempat dan yang kelima dan seterusnya. Okey, untuk artikel yang saya akan upload ini hanya ada 2 penulis sahaja, jadi sudah cukup. Ya, sudah pun cukup di sini. Baik. Seterusnya kita pergi pada bahagian abstract. Jadi abstract ini pula dia perlukan 3 bahasa ya, 3 bahasa. Tetapi abstract yang utamanya adalah dalam bahasa Melayu kerana artikel ini dalam bahasa Melayu. Okey, yang ini untuk abstract ini saya copy abstract di sini ya, di artikel yang sudah terbit tersebut. Copy sahaja. Okey. Kemudian terjemahan dia dalam bahasa Inggeris. Saya ada terjemahan dia bahasa Inggeris di sini. Jadi saya copy. Dan saya paste di ruangan yang sudah pun disediakan. Untuk abstrak bahasa yang ketiga saya tiada. Jadi dikosongkan saja di situ. Okey. Kemudian untuk keywords
untuk keywords ini kita masukkan copy juga daripada abstract ini. Okey, sorry, dalam bahasa Melayu dulu ya. Kata kunci bahasa Melayu dahulu sebab artikel ini dalam bahasa Melayu. Okey. Okey, perlu diingati di sini bahawa setiap perkataan ini perlu diasingkan ya dengan tanda koma. Tanda koma, jadi saya perlu tukar ini titik bertindih ini saya perlu tukar menjadi koma. Koma. Jadi nanti ini juga adalah satu tips ya bagi editor untuk terbitan seterusnya, pastikan untuk keywords itu diasingkan mengikut koma. Jangan seperti yang saya tadi ini, dia menggunakan titik koma. Jadi dia agak leceh sikit sebab saya kena tukar semula. Okey, kemudian saya pergi pula kepada terjemahan abstrak tersebut dalam bahasa Inggeris, ada dibekalkan di sini. Saya copy, kemudian saya paste di ruangan yang sudah pun disediakan. Macam biasa, saya akan tukar titik koma ini menjadi koma sebab itulah yang dikehendaki oleh My Journal. Okey, dah selesai. Kata kunci yang ketiga saya tak ada, jadi tak perlu. Okey, seterusnya di sini volume 5 nombor isu nombor 1 Jun 2020. Okey, inilah volume yang ingin saya masukkan ya. Seperti yang kita lihat di sini, volume 5 nombor 1 2020 ataupun bulan Jun ya, bulan 6. Okey, ini sudah tepat. Kemudian muka surat dia. Muka surat berapakah artikel ini? Kita boleh lihat di laman web jurnal tersebut. Muka surat 197 hingga 210. Masukkan maklumat tersebut di sini 197 210. Okey, seterusnya pada bahagian rujukan. Pada bahagian rujukan kita tengok di artikel yang ada ini. Okey, copy paste juga. Kita akan copy paste rujukan ini. Okey, sebelum tu untuk bahagian rujukan, My Journal ini dia menghendaki supaya setiap sumber rujukan ataupun literature, buku jurnal yang dirujuk ini perlu diasingkan satu baris ataupun satu line. Jadi supaya untuk memudahkan saya akan paste dahulu di sini dalam Microsoft Word. Kemudian saya akan asingkan rujukan yang pertama dan yang rujukan yang kedua ini dan seterusnya itu satu baris. Jadi saya tekan enter sahaja. Okey. Untuk yang kedua, pastikan rujukan itu setiap satu-satu rujukan mesti diakhiri dengan titik ini. Mesti diakhiri dengan tanda titik. Okey, seperti ini. Jadi, okey, kita kena letak titik di sini. Dan dia ada space satu langkah, satu baris ya. Kalau sahabat-sahabat mempunyai kaedah yang lebih cepat, lebih laju daripada apa yang saya buat ini, boleh. Yang penting matlamat utamanya adalah supaya artikel ini dia mempunyai pemisah satu baris. Artikel ini sangat banyak dia punya rujukan ya, luar biasa. Jadi ini cabaran bagi seorang editor
untuk mengemas kini artikel ini supaya boleh dimuat naik ke laman web My Journal. Sahabat-sahabat kalau ada mempunyai satu apps yang boleh membuat ataupun tujuannya sama seperti yang saya buat ini, boleh dikongsikan juga nanti di ruangan komen lah, ya. Okey, baik. Satu tips lagi yang perlu ada, setiap rujukan ini perlu dimasukkan nombor, perlu diberikan nombor. Jadi kita masukkan nombor. Jadi bilangan 1 sampai dan seterusnya, ya, perlu dinomborkan. Baik, jadi selesai. Saya akan paste rujukan ini ke tempat yang sudah pun disediakan di laman web My Journal. Okey. Okey, selesai. Baik. Selepas itu, saya pergi kepada bahagian downloadable article URL. Yang ini, maklumat ini adalah kita dapatkan di laman web journal tersebut. Okey, jadi untuk dapatkan URL dia, kita kena klik ini, ya. Kita kena klik ini. Jadi bila saya buka, inilah URL dia. URL untuk artikel analisis tinjauan literatur tersebut. Jadi ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Langkah seterusnya sebelum ini, sebelum yang terakhir adalah artikel file. Okey, jadi kita boleh choose file. Jadi pastikan file yang akan kita pilih itu adalah yang sebenar, yang sesuai dengan artikel yang akan diupload. Okey, jadi anda pergi kepada folder artikel tersebut. Di sini saya simpan di Jurnal Irsyad, volume 5, nombor 1, yang ini. Artikel itu adalah artikel apa tadi? Analisis tinjauan literature. Ini, ya. Yang ini. Okey, untuk makluman, untuk memasukkan file ini, nama file tersebut itu perlu diubah. Sebab My Journal tidak boleh, tidak membenarkan nama file itu menggunakan simbol seperti titik, koma dan sebagainya. Jadi memadai ya, ini kita tuliskan nama sahaja. Okey, jadi yang ini semua ini kita buang, mana-mana simbol kita kena buang. Okey, jadi ini dia. Saya akan pilih. Sorry. Okey, sudah masuk. Sudah masuk, ya, di sini. Baik. Sekiranya kalau kita masih lagi menggunakan yang seperti yang ini, yang menggunakan simbol, nanti web ini dia akan tolak. Jadi pastikan nama file ini, nama file artikel tersebut, tiada menggunakan simbol. Okey, yang ini tidak perlu diusik, dia automatik. Harga tak perlu juga dimasukkan. Okey, tahun diterbitkan iaitu tahun 2020. Okey, funding ini adalah kalau sekiranya artikel tersebut dia mempunyai penaja, tetapi artikel ini tiada penaja, selalunya diletakkan di bahagian penghargaan. Penulis akan letakkan di bahagian penghargaan. Mungkin artikel itu adalah tajaan daripada FRGS atau apa-apa geran penyelidikan. Jadi sekiranya ada, maka kita akan letak funding itu di sini, di bahagian ini. Tapi artikel yang akan saya upload ini tiada funding, jadi saya biarkan kosong sahaja. Kemudian seterusnya adalah nombor DOI. Nombor DOI ini, kalau sekiranya artikel tuan-tuan ada nombor DOI, maka kita paste di sini, ya. Tetapi untuk artikel saya ini belum lagi ada nombor DOI. Okey. Seterusnya status editor publish. Yang ini tidak perlu juga diusik, biarkanlah macam tu. Dan akhirnya kita sudah pun selesai. Kemudian kita submit.
Okey, jadi sekarang sudah pun berjaya. Artikel yang kedua sudah pun kita muat naik ke laman web My Journal. Dan ikutilah langkah-langkah tersebut untuk kita muat naik artikel ketiga, keempat dan seterusnya. Untuk melihat adakah artikel kita ini sudah ada, kita boleh klik link yang sudah pun diberikan ini. Okey, jadi maklumatnya pun sudah pun ada di sini ya. Sudah ada. Okey. Setakat itu sahaja. Sekiranya ada apa-apa yang ingin ditanyakan, nanti boleh dimasukkan di dalam ruang komen. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.